وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun, bermula syarat sujud. Situ kah? Iya ke situ? Apa tandanya? Betul. Faslun ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal pada menyatakan syara'itis sujud. Syara'itis sujud menyatakan beberapa syarat-syarat bagi sujud. Karena sujud ni salah satu daripada rukun fi'li dalam sembahyang. Maka ada beberapa syarat nak mengesahkan bahawasanya sujud kita tu terpakai. Jadi maknanya sah, diiktibarkan pada syarat. Berapa? 8 perkara. 8 perkara dah. Betul kau situ tu? Pastikan. Rasa macam pernah baca, takut tempat lain. Betul? Ya, betul dah. Pertama daripada 8 perkara bahawa ada ia, yakni berlaku ia sujud tu bila? Kemudian daripada sempurna i'tidalnya, i'tidal musalli. Tu. Jadi kalau i'tidal tak sempurna lagi, terus pergi sujud, maka tak jadi orang panggil sujud. Tu kerana apa? Ni lah, sedap dah sudah. Kerana tertinggal orang panggil i'tidal. Tertinggal i'tidal. Jadi i'tidal ni hak lepas dah kita nyata dah, iaitu kembali musalli mengerjakan perkara atau perbuatan yang dikerjakan sebelum daripada rukuk. Itu orang panggil i'tidal. Kalau orang panggil sebelum rukuk dia duduk, bermakna i'tidal dia duduk. Kalau sebelum daripada rukuk dia tu berdiri, makna i'tidal dia tu berdiri. Gitu dah. Itu orang panggil i'tidal. Berarti sujud seorang itu mestilah sempurna dah dia i'tidal. Kalau kita kata dia tu rokok, lepas tu sami Allah tu tak kembali sempurna lagi. Orang panggil mengerjakan perkara yang dikerjakan sebelum daripada rokok. Kita kata dia naik bikas sikit ya, lepas tu terus pergi sujud. Maka tak jadi orang panggil sujud. Sebab apa? Sebab tak sempurna lagi i'tidal. Jadi kalau orang panggil i'tidal dia tu berdiri, kalau sebelum rokok dia tu dia berdiri, bermakna i'tidal dia kena berdiri betul. Tu kalau orang panggil sebelum rokok dia duduk, bermakna i'tidal dia tu duduk. Jadi kalau orang panggil dia tidak kembali buat, tidak orang panggil kembali buat perkara yang dia kerjakan sebelum daripada rokok, maknanya tak sempurna i'tidal. Terus dia pergi sujud, maka sujud dia tu tak terpakai gawah. Tak pakai gawah itu. Kenapa? Karena syaratnya pertama bahawa ada ia, yakni berlaku ia sujud tu, kemudian daripada sempurna i'tidalnya, i'tidal musalli. Jadi kena sempurna dulu i'tidal. Tu barulah orang panggil boleh dia nak sujud. Kalau tidak, kena kembali i'tidal dulu.
baru boleh sujud pula. Kenapa? Sujud dia tu tak jadi, tak pakai gawa. Karena idzan tafasyartu intafal masyrut. Apabila ternafinya syarat, maka ternafilah hukum kesahihan bagi syar'a masyrut, benda yang disyaratkan tadi, iaitu sujud tadi. Nah, kedua daripada 8 perkara bahawa menghantar ia musalli akan 7 anggota nyonya musalli kepada tempat sujud. Dia sujud ni kena 7 anggota. Kena orang panggil di di kapek kita tu lah, di tempat kita sujud tu. Mana iaitu 7 anggota tu. Pertamanya 2 perut, anak jari, 2 kakinya. Ni banyak ni. Allah, Tok Bila pun semaya tak betul lagi. Jadi Tok Bila sebab suara sedap boleh hazard. Lepas tu duk azan depan kita, lepas tu semaya sunat pun depan kita. Sudahlah, nak tegur mana Tok Bila. Nah. Baca dah. Sungguh. Baca dah tu. Baca dah. Duduk rasa dah kita banyak sangat tak tanda ni, tak tahu mana surga, tak tahu ni dah. Lepas tu tu ayah-ayah kita kena tanda juga dalam kitab tu, sebab kitab kita tak boleh nak percaya dah. Tidak boleh dipercayai kitab saya dah. Mana tu? Habis dah lah pak sujud ni sebenarnya. Habis dah. Habis dah kalau gitu. Bermula duduk antara 2 sujud situ. Duduk antara 2 sujud dah. Tak apa. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bermula duduk antara 2 sujud. Julus baina sajdataini dia panggil. Duduk antara 2 sujud. Tu setengah katanya duduk antara 2 sujud ni bukanlah orang panggil perbuatan yang dimaksudkan dengan dia, bukan. Lepas tu hanya sebagai menyenggang bagi 2 kali sujud. Tu dah 2 kali sujud. Tu sebab tu hikmat orang panggil sujud tu 2 kali, supaya terlebih ablagh kepada tawadhu, terlebih dalam kepada merendahkan diri, merendahkan hati. Tu lagi pula saat yang paling rapat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika mana dia sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih idza kana sajidan. Tu yang terhampir barang yang adalah oleh hamba daripada Tuhannya apabila adalah ia hamba tu hal keadaan bersujud. Jadi tujuannya nak dapat 2 kali sujud. Lepas tu nak naik bangun dulu. Jauh pula. Jadi duduk. Dah. Maka sebab tu ulama kata duduk antara 2 sujud ni orang panggil ruknun qasir, dia panggil. Rukun yang pendek. Rukun yang pendek saja. Dia duduk panjang lah. Kita sebaliklah. Duduk antara sujud jadi panjang. Sedap duduk. Kadang-kadang kalau kita tengok mazhab lain orang mazhab lain, mazhab Hanafi ke kali semaya, kadang-kadang tak berapa nak duduk mana nampak dah. Dia sujud, lepas tu dia bangun juga, sujud selalu. Kita tengok dah. Barangkali di mazhab dia lah, bukan mazhab kita dah. Barangkali di dia tu bukan rukun kalau semaya. Itu bagi dia tu. Tapi kalau di mazhab kita rukun duduk al-julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud ni ialah ruknun min arkanis salah, ialah satu rukun daripada beberapa rukun semaya. Tetapi oleh kerana bukan perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dimaksudkan dengan dia,
hanya sebagai menyinggah di antara dua kali sujud. Maka rukun duduk antara dua sujud ni dipanggil ruknun qasid, rukun yang pendek. Tu maka tak boleh nak duduk lama lebih daripada doa yang maksur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama duduk di sini. Mereka dia semaya duduk tu tak apa. Dia semaya duduk bukan sebab lama dia duduk, memang dia qiyam pun duduk. Ni tak apa nak berdiri. Ni dak duduk antara dua sujud. Lama duduk. Maka boleh bawa batal semaya. Tu rukun panjang, rukun pendek ni apabila kita memanjangkan dengan sengaja tanpa baca maksur daripada Nabi, paling kurang orang panggil apa? Melebihi daripada qadar baca Fatihah. Dulu ingat tak kita syarah dah tu. Maka ketika tu boleh bawa batal. Melainkan kita baca hak maksud daripada Nabi SAW. Seumpama kunut tu lah. Kunut tu tepatnya berlaku dalam i'tidah di mazhab kita. Di mazhab lain ada juga sebelum rokok. Sebelum rokok kunut. Lepas tu baru rokok. I'tidah tak ada kunut. Suruh sujud lepas tu. Kita tak. Kunut kita ni dalam i'tidah. Sedangkan i'tidah tu rukun yang qasid. Tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab panjang tu kerana kunut. Tak apa. Tapi kalau tak ada baca kunut gapo tidak duduk caca lama lebih pada qadar baca Fatihah batal sembahyang. Ataupun duduk antara dua sujud lama duduk tak ada baca hak maksud daripada Nabi SAW. Duk ngoyak. Duk khoyak nak pergi sana sudah. Boleh batal tu. Jangan main-main tengok. Bermula duduk antara dua sujud iaitu duduk antara dua sujud ni 4 syarat. Tu 4 syarat. Mana pertamanya daripada 4 syarat? Bahawa ada yakni berlaku ia duduk antara dua sujud tu bila kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Jadi kalau orang panggil tak sempurna lagi, kita kata kaki tu tak lipat macam tak ada. Tak sempurna, tak sah sujud dia tu. Kalau dia pergi bangun dengan hatu, tak sah semaya dia. Tu ada lagi orang tak reti semaya. Jadi Tok Bila pun tak reti. Kaki tu duk pacok gitu. Pacok gitu. Dia tak boleh pacok, dia kena lipat sikit. Tu nak lipat kena perut anak jari. Kita sebut dah dulu. Tu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamil dalam hadis sebut. Umirtu diperintahkan aku an asjuda bahawa aku sujudkan ala sab'ati a'zamil. Supaya aku ni sujud di atas 7 anggota. Mana al-jabhati dahi wal yadaini 2 tangan. Ini 2 tapak tangan. Bukan 2 tangan tu kita pakai duk negak sujud gitu dah. Ada juga jenis sujud tu kak labu ni siku ni rapat bawah. Itu ditegah makruh. Bukan tak sah dak makruh. Kerana orang panggil seperti duduknya anjing. Anjing duduk gitu kan. Apa siku kenakak. Ada tu orang semaya lagu tu. La ilaha illallah ni. Tapi waktu tu tak batal tu. Waktu makruh je. Makruh je. Wa rukbataini 2 kepala lutut. Wa atrafil qadamaini dan hujung yakni perut-perut bagi anak-anak jari kaki dia. Maka kena lipat. Lipat sikit kena perut anak jari. Jangan tak buat trojeng gitu. Buat pacak gitu, buat trojeng ni. Pacak gitu. Aduh, Tok Bila pun Hai. Kena mengaji lah. Jangan hanya jadi Tok Bila. Kadang-kadang masjid-masjid kita ni dia orang panggil oleh kerana jadi Tok Imam kau jadi Tok Bila kau sebab makan gaji. Bukan kerana nak lillahi ta'ala lah mana. Kerana makan gaji. Maka sebab tu dia mari sejik azan. Sudah azan kat semaya mengohak wajib tak apalah. Ya semaya juga lah. Mau azan saja tak semaya tu kau tolong kat sini. Mau semaya lah mengohak wajib ni. Sudah semaya ada kuliah maghrib balik ya. Balik ya, tak ngaji. Tunggu azan pula baru dekat-dekat azan mari, baru tukar azan. Ada hapekoh tak reti gapo semaya tu kaki duk pacok begitu sujud. Berat aku.
Tu. Hey, nak tegur-tegur lah mungkin yang marah tak ajak pula kita ngajar masjid ya. Takut kau kita pun. Tapi tak boleh kulil haq walau kana murra. Nah, kena royak benda hak sebenar walau pahit kelima. Cuma kebijaksanaan itulah kena pandai lagu mananya. Ya, jangan duk royak ramah ke apa ni. Kalau boleh cuek ke. Nah, busy ke lagu mana atau WhatsApp ke. Nah. Tu. Itu yang pertama. Berlaku duduk tu setelah mana sempurna sujud yang pertama. Satu. Keduanya daripada 4 syarat, jangan ia musalli qasa, yakni niat tuju hati dengan angkat kepalanya musalli itu bagi yang lain daripada duduknya musalli. Jangan dia angkat kepala tu sebab benda lain. Mana? Contoh supaya kita buat contoh sama, dia sujud tu kena atas paku ni. Atau kena atas batu, gapo sakit. Mak dia pun akak. Dia sujud dah dia akak. Tak apa duduk antara dua sujud. Tak jadi gitu dah. Sebab hal tu bukan kerana dia nak duduk dah. Dia terbangun dari tu, dia terkakak kepala dia tu sebab niat sakit dahi dia kena paku kau, kena batu kau berapa. Tak jadi tu duduk lagu tu. Kerana niat dia tu bukan kerana nak duduk. Tu mesti niat kerana nak duduk. Gitu dah. Dia katalah kita hak mulia tutulak dia kata tengok kita baca sikit dah. Maka jika terduduk ia musalli daripada sujud sebab terkejut. Kejut. Dia duduk sujud molek. Nah, orang pasal bedek, kejut kanyak dia. Bang. Duduklah. Nah, kejut. Satu. Atau kena duri pada dahinya. Macam tak adil lah. Aduh, kena dahi. Bangunlah dia. Nescaya tiada memadai akan duduk antara dua sujudnya musalli. Tak memadai, mana tak sah. Patut lagu mana nak buat? Maka wajib kembali ia musalli kepada sujudnya musalli. Kemudian ia musalli bangkit duduk. Kena sujud pula. Dia sujud molek dah ni. Sujud khusyuk dah lah. Subhana rabbiyal a'la molek dah. Nah, khusyuk molek dah subhana rabbiyal a'la. Budak pasal di bola tu gitu. Nah. Bang kejut kanyak dia, bang duduk. Sudah duduk. Duduk dah. Duduk dah. Tak sah tu dah. Tak sah. Kena sujud lagi. Tu kena sujud sekali lagi. Lepas tu barulah boleh duduk. Sebab nak ada niat dia tu benar-benar nak duduk. Tu jangan main. Innamal a'malu binniyat ni memang 90 hijab agama ni semua masuk di hadis tu lah. Nah, tengok. Tu. Tu. Habis. Tengok. Kemudian dia kata ketiganya membetulkan duduknya musalli qadar kuasanya musalli. Mana dia kena bui orang panggil hijau hak kita buat tu dinamakan duduk. Gitu. Sekuasa dia. Sekuasa dia. Maknanya kalau dia tak ada bisu punggung. Tak ada sakit tulang belakang ke berapa tak ada. Tiba-tiba duduk tu orang kata, bukan duduk ni nonggeng ni. Tak jadi. Tak ada. Tak sah. Qadar kuasa dia. Melainkan dia ada bisu punggung. Ada masyakkah. Sakit selidih ke berapa dah. Tak nak duduk tu oleh. Jadi dia bangun tu macam duduk tungging. Wano demo ni nak tungging kau nak duduk dah. Dia kata, tak boleh kata lah lepas maya boleh kata. Kau ada bisu punggung kalau duduk jauh bisu ni. Ataupun ada selidih kau berapa kerah jadi tak boleh nak duduk molek sakit jadi. Maka tu tak apalah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan tu mengheratkan kemudahan. Tapi kalau tak ada gapo-gapo, tak ada sakit, tak ada masyaqqah gapo, tiba-tiba dia tak duduk seperti orang duduk.
Sekuasa dia, semampu dia. Sekira-kira orang kata bukan duduk lagu ni nunggenyo apa kata sini. Macam ready dah. Takut tu email sujud awal, yang nak sujud dulu kali kedua. Maka tak sah duduk dia tu. Maka sebab tu dia katanya yang ketiga, membetul akan duduknya. Duduk betul molek. Tapi duduk betul molek tu qadar kuasanya musalli. Qadar kemampuan dia lah. Kalau dia mampu duduk molek-molek, duduk molek-molek. Melainkan kerana ada masyaqqah, maka ketika tu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan itu mengherekkan akan kemudahan. Habis. Kemudian yang keempat. Yang keempat kita baca dulu hak ni, lepas tu hak kurang tu kita topok dalam kitab. Kurang tu tolak. Biasalah kitab ni kita halus, dia tak kecek banyak. Dia ambil hak reka-reka. Keempat nyonya daripada empat syarat sah duduk antara dua sujud dengan tumak ninah padanya pada duduk. Mana tu duduk antara dua sujud tu dengan tumak ninah padanya pada sujud, iaitu pada duduk. Yang ni sekurang-kurang tumak ninah ialah qadar subhanallah. Tu qadar subhanallah. Kemudian nak panjang lagi pada tu, kalau kita baca wirid-wirid atau zikir-zikir yang ma'thur dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kalau kita pergi baca Al-Baqarah, tak ma'thur tu. Baca surat Ali Imran ke berapa ayat suratul Kahfi tu. Ayat tadi Jumaat ni macam surah Kahfi duduk antara sujud berdagi 10 ayat batal. Jangan. Kerana 10 ayat tu lebih pada tehah dah. Kurang sikit tak batal. Tapi buat perkara yang menyebabkan sunat kita tu sujud sahwi panggil. Pergi baca tempat hak bukan tempat dia. Mana? Dalam rokok, dalam sujud, duduk antara dua sujud, dibaca ayat Quran. Ada juga gitu itu. Rokok molek. Qul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba tu kuliah. Sudah. Bodoh tak bodoh bahawa tapi tu siku mak. Mana kuliah? Subhana rabbiyal azim. Tu salah baca. Tu sunat juga kita tunjuk sawi tu kan terlupa panggil. Sunat juga. Baik. Kemudiannya dia tak sebut sini weh. Kita tengok sikit dalam kitab Bughayatul Tullab, dia kata gini. Lagi disyaratkan jangan lanjut, jangan panjang. Kerana apa jangan panjang duduk tu? Kerana ia duduk antara dua sujud julus baina sajdatain ini rukun yang pendek. Tu ruknun qasir. Bila rukun pendek tiada maksud bagi diri duduk. Bukan tujuannya nak duduk. Tujuannya hendak menceraikan barang yang dahulu, yakni sujud yang pertama, dan yang kemudiannya, yakni sujud yang kedua. Kalau panjang lagu mana? Maka jika dilanjutkan lebih daripada zikir yang dituntut di dalamnya, di dalam duduk. Tu. Mana lebih daripada qadar zikir yang dituntut dalam duduk? Iaitu lebih daripada zikir yang dituntut, iaitu qadar sekurang tasyahud. Lain sikit. Kalau hak Fatihah tadi tu iktidah. Jadi kalau Fatihah orang tanya, lama manakah dhabit? Tanda kata lama dah dia berdiri iktidah. Yang boleh menyebabkan batal. Yang ini lebih daripada qadar baca Al-Fatihah. Jadi kalau duduk antara dua sujud, bobek dia lamanya ialah lebih daripada qadar sekurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud tu bukan seakmal-akmal tasyahud. Katanya sekurang-kurang tasyahud mana? At-tahiyyatu lillah. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna. Bukan assalam. Kalau sekurang-kurang. Salamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu habis sekurang-kurang tasyahud. Ini kadang-kadang kalau saya jadi imam tarawih saya baca gitulah. Ada orang belakang itu tu
Soh dok semaya ustaz ni cepat nak tahiyat. Oh, orang baca sekurang-kurang tasyahud, sekurang-kurang tahiyat. Dia baca seakam-akam memang panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita habisnya asyhadu an la ilaha illallah. Dia buat lillah baru dah. Jadi kalau orang panggil seakam-akam tu panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu panjang tu. Jadi kalau sekurang-kurang tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Selalu. Salamu alaika. Kalau seakmal-akmal saja, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalatu seakmal. Kita dah sekurang-kurang. Enggak 20 kali ya. Kena laju lah sikit. Banyak cara nak kecol ni, enggak banyak cara kena buat kerja ni. Nah, tu. Jadi kalau dia lebih daripada qadar sekurang-kurang tasyahud tu, sekurang-kurang tasyahud, maka batal sembahyangnya, batal semaya dia. Tapi batal tu kait jika dengan sengaja lagi tahu akan haramnya. Syarat lagi. Kata batal semaya tu jika dengan sengaja, memang nak panjang, sengaja, sengeling orang Kelantan panggil. Memang nak, aku tak kira aku nak duduk panjang lama sikit duduk. Tu mana. Lagi pula tahu akan haramnya. Dia tahu kata batal. Nah, apa kalau tak tahu? Kalau tak tahu dengan sebab jauh daripada ulama. Nah, mana duduk di kutub utara dalam bumi ni. Tak jumpa cari tu guru mana kitab, mana tak ada. Orang jual ada sini. Itu makna jauh daripada ulama. Ataupun baru masuk Islam. Hari ni baru masuk Islam. Dia tahu panjang pendek ke berapa rukun fi'li qalbi. Maka tu jahil yang dimaaf. Kalau puasa tadi tak dimaaf tu. Nah, tak dimaaf. Hari-hari Tok Guru maduk main ngajar lama di masjid dia. Nah, papeko. Boh ke bak semaya semua Tok Guru duk ngajarnya. Berapa? Dah. Habis bak semaya mati Tok Guru tu. Kata Guru lain bak semaya pula mengajar. Tak ada masuk bak lain. Bak zakat kau tak ada masuk. Semaya semua duk ngajarnya. Nah, tu tak mati Tok Guru pun. Tukar pengurusi masjid, tukar pula orang ngajar kuliah. Nah, mari orang lain, tak pula bak semaya. Tapi dia jahil lagi, tak kerti-kerti. Tetap tak dimaaf tu lagi. Tetap batal. Jadi hak tak tahu tu, dimaafnya tak tahu kalau jauh daripada ulama betul sungguh. Kemudiannya kalau dia baru masuk Islam. Ada pun kita hak masuk Islam ni jak dituk nenek lagi. Patut Tok Guru pun ada lagi, kitab pun banyak boleh cari, YouTube pun lain clear, boleh tekan nak dengar kau dak sini. Tiba-tiba tak reti-reti semaya. Salah lagi. Jahil tu tak dimaaf. Batal semaya dia. Itu. Ada kitab ni tidak sebut ni dah. Tak sebut ni. Habis. Kemudian kita masuk pula. Dan sunat membaca padanya, yakni di dalam duduk antara dua sujud ni sunat. Bila kata sunat ni boleh pahala kalau kita baca. Tak baca pun tak berdosa. Tapi jangan kita hina-hina. Sunat je. Jangan gitu. Kalau kita tak buat, kita kata kita malah. Cukup. Sunat ni tapi aku malah. Selesai. Jangan kata sunat jah. Jangan jah. Jah ni hina. Jangan. Sunat baca berapa weh? Rabbi ghafirli. Rabbi he Tuhan. Ighfirli. Ampunilah aku. Warhamni. Rahmatilah aku. Wajburni. Pipinglah aku. Warpa'ni. Angkatlah aku. Warzuqni. Rezekikan aku. Wahdini, tunjukkan aku. Wa'afini, afiatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Comel tu. Ni, comel. Tu tak tinggal lah. Walaupun sunat pun molek kita baca. Molek baca ni kat mana. Comelnya cara tutup kita dulu ni. Dia ajar kita spesing lah ke cara baca ni. Orang Arab kalau tengok kita semaya ni, hebat orang Melayu. Mana? Kalau sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau rokok, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Kalau duduk antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Orang dia tak seragai gitu. Macam-macam. Sujud tu baca itu mai terpilih. Macam Ega mula-mula lagi mesir dulu. Pelik ini baca. Macam-macam. Nah, duduk antara sujud pun baca pelik-pelik. Tak jengah. Tak seragai. Tak seragai. Nah, kita pakai seragai gini mudah. Jadi ingatlah kau mudah. Dan sunat padanya pada duduk tu duduk iftirash. Duduk iftirash ni makna dengan kita duduk kalau kita punggung kita tu di atas tapak kaki yang kiri, dan kita tegakkan kaki yang kanan. Itu yang panggil duduk iftirash. Ya, duduknya ada banyak-banyak jenis. Ada orang panggil duduk iftirash. Ada duduk tawarruk. Mana? Macam kita tahiyat akhir tu. Di mana sunat duduk iftirash, di mana sunat duduk tawarruk. Jadi tiap-tiap duduk yang berhubung dengan salam, sunat kita duduk tawarruk. Macam tahiyat akhir tu. Tiap-tiap duduk yang tidak bertemu dengan salam, maka sunat kita duduk iftirash. Ingat gitu ya. Ingat gitu. Jadi sebab tu kalau semaya tarawih, okay? Tarawih ni 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Nak duduk mana tu? Sunat duduk ke mana tu? Iftirash ke tawarruk? Tawarruk. Tawarruk. Tu sebab apa? Sebab duduk tu jumpa dengan salam tak? Jumpa dengan salam. Maka sunat duduk tawarruk. Ada jenis orang duduk iftirash terik. Nanti rakaat ke-20 tu baru duduk tawarruk. Apa? Isyarat akhir sekali ya. Salah ke ustaz? Tak salah. Tak. Sunat saja. Sunat saja. Tu. Jadi kadang-kadang orang tu dia fikir ibadat ni guna kepala otak sendiri. Mana? Dia kata duduk tawarruk ni hak akhir sekali. Bukan akhir sekali. Tiap-tiap duduk hak berhubung dengan salat. Tak ada kira akhir tak akhir. Macam tarawih hak akhir sekali rakaat ke-20. Kalau 20 rakaat lah. Kalau 8 rakaat ke-8. Maka bukanlah duduk rakaat ke-8 atau ke-20 tu baru duduk tawarruk dah. Rakaat kedua duduk tawarruk dah. Rakaat ke-4 duduk tawarruk. Rakaat ke-6 duduk tawarruk. Apa? Sebab tiap-tiap duduk tu bertemu dengan salat. Ada pun duduk yang tidak bertemu dengan salat, seumpama tasyahud awal tak bertemu dengan salat. Atau duduk antara dua sujud sendiri tak bertemu dengan salat. Maka ketika tu sunatnya duduk iftirash. Duduk iftirash. Apa hak tak sunatnya? Duduk tarabbuk. Apa tarabbuk? Sela lendik. Duduk sela. Duduk sela. Melainkan kerana masyakkah nak duduk. Dia tak boleh duduk iftirash ke tawarruk, tak boleh duduk. Melainkan tarabbuk boleh. Tak apa, boleh. Tapi iyalah sunat. Hanya kita kata sunat. Bukan orang panggil tak boleh tu mana haram tak. Mana rugilah pahala. Rugi pahala. Boleh dia nak duduk sela pun tak apa. Allahu akbar. Sela tu. Boleh asal nama duduk ya. Tapi tak sunat lagi tu. Tak sunat. Mana kalau kita tinggal perkara yang sunat boleh jadi makruh atau khilaful aula. Dia dua tu. Kalau orang panggil kita tinggal benda sunat, serta benda sunat tu ada riwayat hadis yang menegah kita tinggal. Maka ketika tu kalau kita tinggal jatuh kepada makruh. Kalau kita tinggal benda yang sunat, tetapi benda yang sunat tu tidak ada riwayat Nabi melarang tinggal, maka ketika tu jatuh ke hukum bila kita tinggal khilaful aula, dia panggil menyalahi yang afdah. Rugilah. Ni duduk sela, ni duduk iftirash, ni dapat pahala sunat, ni boleh pahala. Sama-sama duduk. Kita sama-sama duduk, dia boleh pahala. Itulah gitu. Macam orang masuk sejid juga lah. Ni duduk niat iktikaf, ni duduk tak niat iktikaf. Sama-sama duduk, sama minit, sama saat. Akhirat esok balik, mana timbangin raca remo berat pada kawan. Kawan niat iktikaf dalam masjid. Rugi kawan hari tu. Kawan duduk ada remo juga masa tu. Tapi kawan tak ada niat gapo. Sedak duk buah tak apa. Yoya. Bahkan lama dia duduk sejid. Waktu klik dah, dia duduk sejid lagi. Tak puas duduk, negak. Lepas tu negak, nonggeng. Lama dia duduk sejid. Tapi tak ada niat iktikaf. Rugi ya. Betul tak? Tu rugi.
Ya pahala ni kita tak rasa rugi di dunia lah. Ni tak rugi, kok rugi ni kalau KJN nak RM500 kita tak berebut, dan mana orang lain dapat kita tak dapat, tu ruginya. Jadi Ismail Sabri tak naik kat siapa pula nak rugi ke tu. Tu rasa rugi tu. Nah, duit ni tak rasa rugi selalu dunia ni, pahala tak rasa rugi gapo. Nah, mana weh? Tak tarawih. Sunat aja. Bila-bila jebeh. Nak sunat aja. Mana weh? Tak pergi sujud Jumaat ke? Apa, main rumah boleh. Ada main gitu. Tapi akhirat esok Allah, tak boleh klik dah weh. Tak boleh klik. Tu kalau hak bahasa jauh tak ada dosa. Kalau hak bahasa dah lah tak jauh, dosa pun banyak kat sini. Tu kau lagi pagak menyesal. Nah, tu. Jadi kita ni kalau boleh, umur dah lah pendek, ibadat tak tahu hak mana hak jadi. Jadi kalau gitu kita umur buat pelakon. Hak mana wajib cerak-cerak dah yakin dah kena buat. Hak sunat pun hak mana kita rasa boleh buat, rugi kita tak buat, baik kita buat. Tu dah. Baik kita buat. Macam orang duduk sujud, rokok, iktidak, baca dalam tu. Sunat lah ke tu. Tapi kalau kita tak baca, rugi lah. Bukan tak sah dah. Allahu Akbar rokok. Malah sah juga. Sah. Bukan tak sah dah. Malah nak baca. Tapi rugi lah. Rugi. Cakap benda lain boleh sangat. Yoya. Nak tasbih ke Tuhan tak boleh. Rugi. Padahal tasbih ni Tuhan suruh. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan olehmu akan nama bagi Tuhanmu yang maha tinggi. Kita pun suci. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ud'uni astajib lakum. Ataupun Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kita pun berdoa ke Tuhan. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup dah tu. Lengkap tu. Tuhan ampunkan aku, rahmatkan aku Tuhan. Pimpinkan aku, lepas tu angkat aku, rezeki ke aku, lepas tu ditunjuk pun, hidayah petunjuk ke aku, lepas tu sihat aku, lepas tu maaflah ke aku. Lengkap molek, nak apa lagi? Rugi kalau tak baca. Duduk saya saja. Tu. Sunat kita duduk pada duduk antara dua sujud dan duduk yang tidak bertemu dengan salam. Begitu dah. Ialah duduk iftirash. Duduk iftirash. Tu. Dia ayat dalam kitab ni, dalam kitab dia tutulat kata apa? Tak ada ayat juga duduk dalam sujud. Ya. Dia kata dalam ni, dan sunat ia musalli mengucap takbir dengan tiada mengangkat kedua tangannya musalli, disertakan dengan bangkitnya musalli. Kena ingat kat tu. Jadi kalau nak bangun daripada sujud, duduk antara sujud tu tak sunat kita angkat tangan. Takbir tu sunat. Allahu Akbar. Angkat tangan tu tak sunat. Ada jenis orang ni tak boleh bunyi takbir angkat tangan semua. Kuat apa kali. Dia ceramah kata Allahu Akbar ya. Jadi kalau semaya pun yang angkat tangan juga. Tak boleh bunyi takbir angkat tangan lalu. Yang angkat tangan ni ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat. Yang mana? Takbiratul ihram 1. Nak rokok 2. Daripada rokok naik iktidal 3. Lepas tu iktidal nak sujud sunat dah angkat tangan. Tak sunat. Daripada sujud duduk antara sujud sunat dah angkat tangan. Tak sunat. Daripada duduk nak sujud pula Allah Akbar sunat angkat tangan. Tak sunat. Lepas tu bangun pula rakaat kedua tu sunat dah angkat tangan. Tak sunat. Melainkan lepas tasyahud awal. Melainkan lepas tasyahud awal. Kalau kita semaya munfarid, semaya seorang. Kalau kita semaya tu imam, kadang-kadangnya kita tu masbuk, ngedelak. Rakaat kedua, rakaat ketiga tu imam, baru rakaat pertama kita. Ngedelak. Jadi tu imamnya sunat angkat tangan.
Apakah kita tu sunat juga akik tangan? Padahal bukan rakaat ketiga kita. Kita baru rakaat kedua baru contoh. Nah, ya dah gitu. Ya. Baru rakaat kedua baru. Tak imam rakaat ketiga dah. Kita baru rakaat kedua. Rakaat kedua tak sunat akik tangan. Tapi tu imam akik tangan. Apa lagu mana? Jawabnya sunat akik tangan juga. Sebab apa? Sebab akik tangan tu imam. Tu. Walaupun bukan tempat kita kalau sekira-kira kita semaya sore. Nah, tu banyak juga orang tanya tu. Dia pening lagi. Sudah. Sunat tak ketanya. Tu imam akak ni. Sudah. Nak akak kau dah. Buat suap. Nah, akak. Sebab apa? Sebab tu imam akik tanya. Tepat bagi tu imam akik tanya tu kita masuk kita sunat akik tanya. Gitu dah. Jangan tiap-tiap rakaat akak tanya belakang dia. Ada ni. Ada. Allah, tak dia kat tegur dah. Nah, ni ada juga dalam kuliah. Dia berduduk juga. Tak tahu dia pahal ke tak tahu. Nah, ada duduk dalam kuliah juga. Kita pun tegur dalam kuliah tu juga secara umum. Tak sebut nama-namanya. Lepas ni semaya tengok pingah akak tangan juga lekat tebiak ke mana. Nah, tu. Boleh bawa batal tu. Sebab buat kerja bukan tempat dia. Orang panggil perbuatan ajnabi dia panggil. Perbuatan yang asing, bukan perbuatan semaya dia panggil. Dah. Sama orang ni, tak sunat akik tangan. Takbir tu sunat lah. Allahu Akbar. Duduk. Akik tangan tak? Tak sunat akik tangan. Kemudian kata dan dilanjutkan dia takbir tu hingga sampai kepada duduk antara dua sujud. Jadi kita nak takbir bila? Kadang-kadang tu imam ni ia kak pala duduk dah. Allahu Akbar. Tu sebab. Tu sebab nyakit tu imam ni. Ada tak gitu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rokok lah. Allahu Akbar. Ngaji mana? Gitu. Rokok ni subhan rabbiyal azim bukan Allahu Akbar. Dia takbir ni takbir intiqalah. Takbir pindah rukuk. Jadi bila nak start takbir tu, start gerak tu start dah kita takbir. Jadi kalau kita sujud, nak duduk antara sujud, start akad dekat Allahu Akbar. Gitu. Sudah mulai duduk, habis roh akbar. Nah, sama juga nak tidak nak sujud. Ada pada tidak? Allahu Akbar. Gitu. Bukan turun negak dulu baru Allahu Akbar. Ni banyak lah tu imam. Ya Allah, ya Rabbi dah. Jabatan agama Islam ni kena panggil we krusus sikit tu imam. We krusus sikit jadi tu imam. Basic semaya. Yalah ni nya bahasa suara sedap baca Quran, hafal Quran sepatut lidah ni kan. Ni moh tu imam lulu awak boleh buat lagu sudah dah. Saat Abi Waqah, Saat apa? Said apa? Ghamidi dah. Sahabat wakil sahabat Nabi. Nah, mana ada buat lagu tu? Mana? Lulu kaya tu imam. Dia tak reti hukum rekod ke apa pun dia imam. Waktu kadang-kadang tu imam hak malu sikit dia tahu ni sedar kata jahil kat. Bila tunggu main ngajak dia malu takut ada salah ke apa. Ustaz hai tu imam. Ada juga lagu tu. Nah, padahal afdal dia lah tu imam sebab dia tu imam dilantik. Bukan afdal tu guru. Dah. Tu guru ada budak nyakit kadang-kadang nak jadi imam hak mo dia. Tak boleh gitu lah. Walaupun tak sedap lagu mana pun tu imam dilantik tu hak afdal. Tapi masalah kalau tu imam dilantik tu berat benar, maya juga. Nah, tu. Kena ada kerusuh sikitlah. Nah, kita duduk belakang dia. Ya tidak nak sujud. Mana bergerak dulu tu? Sujud lah. Allahu Akbar. Sujud. Nah, keren ayat. Subhana rabbiyal azim. Laisa Allahu Akbar. Salah tepat tu gitu dah. Salah tepat. Kita tak reti tu. Tak reti. Jadi sunat tu dilanjutkan. Dan sunat ia duduk iftirash. Sunat duduk iftirash ia sebut dalam kita ni dah. Dan menghantar dua tapak tangannya. Ni. Dua tapak tangannya dihantar pada lututnya.
Pada lutut. Nah, lagi menghunjur, mana membetulkan ia apa? Ia tapak tangan tu ia musalli tu segala anak jarinya serta dirapakkan dia anak jari. Lagi menghadap ke kiblat seperti pada sujud. Gitu. Dirapak gitu duduk gitu. Letak ni. Apa kena akak buat kepala lutut ni? Apa kita akak kenapa kepala lutut dia tu? Gitu. Gitu ni kepala lutut. Kadang-kadang kita duduk atas pohon gini. Tahu apa? Dos soh semayangnya. Cuma sunatnya letak atas kepala lutut. Gitu letak atas kepala lutut. Ngadap kaki belah. Berapak jari. Itulah gitu. Nah, kalau hak buka tu ialah rokok. Rokok buka. Lepas tu ngadap ngadap kiblat je. Ada rokok gini. Macam-macam nak ni. Macam-macam kepala lutut ni. Ada bergagih ni. Ada bergagih ni. Ada duduk gini. Kakan gini. Macam-macam dah gini. Buka. Kalau rokok ni rokok. Kalau sujud. Kalau duduk antara sujud. Gitu. Ni kepala lutut. Kalau sini bukan kepala lutut, ni pohon ni. Kepala pohon ni panggil. Ni kepala lutut. Ni kepala lutut. Gitu kepala lutut. Habis. Dan demikian lagi. Apa demikian lagi? Yang ni sunat duduk iftirash juga. Itu mana demikian lagi dah? Boleh gitu. Dan demikian lagi. Kita masuk kitab kita pula. Dan demikian lagi. Yang ni sunat duduk iftirash juga. Pada segala duduk yang di dalam sembahyang. Semua jenis duduk dalam sembahyang itu sunat duduk iftirash. Yang lain daripada duduk tahayyat akhir. Pada duduk tahayyat akhir tak sunat duduk iftirash. Tak sunat. Pada duduk apa? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni maknanya punggung kita tu duduk atas latar. Kemudian kaki kiri kita ni masuk ke celah. Betih kaki kanan. Lepas tu kita diri, orang panggil kaki kanan. Macam kita duduk kat mana? Tapi kita tengok lah. Orang duduk tawarruk ni kita orang Melayu. Orang Melayu, orang Nusantara lah. Orang Indonesia lah. Orang Fatani. Kalau di Mesir mau tengok, dia mau duduk iftirash berlaku. Duduk iftirash berlaku. Tak tahulah. Takut dia ambil pendapat Imam Ramli. Kamu tak kaji lagi. Tak kaji sebab ia mazhab Syafi'i. Kalau di Mesir ni dia ikut Imam Ramli. Kita ni pula ikut Ibn Hajar. Sebab apa? Tutup guru kita dulu ngaji Mekah. Tutup guru pondok kita dulu ngaji Mekah. Mekah ni Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau Mesir ni Syekh Ramli. Dua ni gocok sama. Mana berkhilaf bukan gocok sama itu. Mana selisih pendapat lah. Selisih pendapat. Jadi tak tahulah. Takut Mesir ambil di Imam Ramli ke mana. Tak tahu. Ataupun kalau tidak ada qaul dalam mazhab, mungkin juga sebab ia gemuk-gemuk saja. Sebab kamu tengok orang Malaysia pun kalau gemuk tak sedap duduk tawarruk tu. Toleh. Tak siapa munggu yang lat. Munggu peti yang besar kan. Dia masuk ke celah kaki dia tu masuk ke celah beti kanan tu kan. Munggu dia tu kakak gitu. Jadi tak sedap duduk. Jadi nampak dia. Jadi kadang-kadang orang Malaysia kita kalau tubuh besar pun duduk iftirash juga lah. Barangkali sebab tubuh besar kot. Orang Arab tubuh besar lah. Gak usah. Bukan sebab mazhab ke podok lah. Dan tiada harus. Tiada harus mana haram. La yajuz artinya haram. Itu mana. Dan tiada harus memanjangkan akan duduk. Dia sebut juga tadi dah. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud ini. Tiada harus lebih daripada qadar masa sekurang-kurang tahayyat. Sekurang-kurang tasyahud. Bukan seakmat-akmat tasyahud. Mana pendek lagi? At-tahiyyatu lillah. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Lebih pada tu lagi, dia duduk dengan tak baca apa hak warid daripada Nabi, yang dituntut ke zikir, yang dituntut baca, batal main dia. Itu. Dengan sengaja, dengan sengeling, memang nak duduk lama. Lagi pula tahu kata haram. Kalau tak tahu dengan makna dia baru masuk Islam, atau tepat dia jauh daripada ulama, itu dimaaf, tak batal. Dan demikian lagi, tiada harus memanjangkan juga. Itu mana demikian lagi. Dan demikian lagi ni kalau bahasa Kelantan lagu tu juga. Dan demikian lagi, dan lagu tu juga. Lagu mana? Oh, lagu saat ni. Mana lagu saat ni? Lagu saat ni tiada harus panjang. Pada wajah syabah keserupaannya ialah tiada harus memanjang. Itu mana? Itu mana lagu tu juga. Kalau bahasa orang Kuala Lumpur ni, dan seperti itu juga. Dan seperti itu juga. Dan demikian lagi ini tiada harus memanjangkan. Tuh akan berdiri ataupun akan perbuatan pada i'tidal. Nak kata berdiri payah, sebab i'tidal ni ialah kembali mengerjakan perbuatan yang kita kerjakan sebelum rokok. Tak kira lah. Kalau berdiri, kalau duduk. Itu. Maka tiada harus memanjang akan dia i'tidal lebih daripada qadar masa membaca Fatihah. Tengok. Dengan bacaan yang pertengahan. Baca tehah mana? Sebab kalau hak qari tu, lama ya tarik. Baca Fatihah yang pertengahan, yang sederhana. Itu mana pertengahan? Sederhana. Tak lambat sangat, tak cepat sangat. Lambat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lama lah Fatihah kalau gitu. Atau cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Cepat sungguh. Hak sederhana. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Gitu dah. Jadi kalau lebih daripada qadar Fatihah yang pertengahan, mana lebih daripada qadar Fatihah yang pertengahan yang sederhana bacaannya, maka batal. Melainkan kerana baca wirid-wirid zikir-zikir yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kunut. Seperti kunut. Habis itu. Tu orang panggil rukuk pendek tu Sujud bukan rukuk pendek dah. Sujud rukuk panjang. Tu jadi ada juga orang mengajar. Dia bukan ustaz, bukan masalahnya orang lain. Orang lain ni hak masalahnya bukan ustaz, tapi dia ambil mengajar. Sebab dia ada janggut sikit, putih-putih sikit janggut dia tu panjang sikit, ada hitam putih lah. Dia cakap sikit Allah makrifat ke apa, orang panggil jadi ustaz lah. Pas mula ngarut kecek apa hukah-hukah. Berat orang lain ni. Baca Quran tak betul tak apa. Kita kata jangan ikut orang ni. Baca Quran tak betul tu. Baca betul-betul tengok surat tak betul. Kalau baca tu tak tengok surat, salah sikit-sikit tu mana mungkin dia lupa. Kita sangka baik. Ni baca tengok surat tu salah berat pula tu. Makhraj, tukar, baris, pun tak tahu mana dengung-dengung, pun tak tahu mana halak. Tapi orang boleh ikut. Lek orang akhir zaman. Kata ustaz dengki lah tu. Orang tak ramai mengajian dia. Ustaz dengki, dia kata kita pula dengki. Siapa dia dengki? Atau punya dengki? Bos takat ramai, iblis ramai lagi. Setan ramai lagi pengikut ni. Bukan situ. Bukan kes ramai. Kita saya demo, takut demo jadi sesat. Doa lepas azannya kata doa iftitah, doa lepas mayat. Okey ke? Dah lah baca salah. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah tu. Baca dulu kita bukan salah dah. Lepas tu, inilah doa lepas mayat. Doa lepas mayatnya bedak dia. Doa iftitah kau bergabung. Kalau tu bodoh pun mau ikut ribu-ribu. Pelik. Akhir zaman sungguh dah kita ni. Pelik sungguh. Dia katakan, jangan sujud lama-lama. Nanti batas mayat. Kan sujud akhir tu. Sujud akhir kadang-kadang ada juga orang duduk lama sikit dah. Macam katakan kalau tu email tu beri salat dah, batas mayat kita. Sebab apa? Sebab sujud ni rukun yang pendek.
Ujuk rukun pendek kau ada. Nah, dia tak batal. Dia batal ni kalau ketinggalan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li, bukan rukun qauli. Macam kita duduk sujud akhir tu. Nah, rukun fi'linya ialah duduk tasyahud. Betul tak? Lepas tu ada lagi tak rukun fi'li? Tak ada dah. Semua rukun qauli lah ke? Tasyahud tu sendiri qauli. Selawat tu sendiri qauli. Beri salam yang pertama pun qauli, bukan fi'li. Paling tu sunat je. Sunat kalau tak paling pun sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Sebab ni sunat je. Nah, kadang-kadang orang tu paling tak beri salam. Itu tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun paling. Ni sama kita. Tak sah mayat tu. Nah. Jadi tak apa tu. Cuma tak comel lah. Nah, dia tak bawa batas mayat. Lagi pula sujud tu rukun panjang, bukan rukun pendek dah. Tiba-tiba dia kata rukun yang panjang. Berat tu. Jahil gitu lalu. Boleh tengok dia lain tiup dah. Tengok dia sebab saya. Sampai setara tu jahil pun ramai ikut. Allah, sedih weh. Ada arwah lah. Syahdan. Syahdan ni makna saksikanlah. Tengok molek. Syahdan. Bukan syahidan. Kalau syahidan asing tu. Syahdan. Tengok molek dia kata. Maka apabila ia musalli dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu mana? Sifat bagi sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang lain daripada subuh. Subuh itu dia. Subuh. Tu. Syahdan, maka apabila ia musalli dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh. Sebab subuh tu memanglah 2 rakaat. Dia kata saya dapat semaya subuh 2 rakaat. Memanglah semaya subuh 2 rakaat. Jadi semaya lain pada subuh lah 2 rakaat tu. Semaya zuhur ke, semaya zuhur 4, tapi dia dapat 2 rakaat. Nah, contoh. Tu semaya maghrib 3, tapi dia dapat 2 rakaat. Tak kira lah. Lain pada subuh. Sebab subuh tu memang 2 rakaat. Maka sunatlah ia musalli duduk bagi membaca tahiyat awal. Nak cerita gapo ni? Maka sunatlah ia musalli duduk bagi membaca tahiyat awal. Nak cerita kata tahiyat awal lah. Jadi sunat dalam sembahyang lain daripada subuh ni ada orang panggil tasyahud awal. Itu. Pas kita kata saya bukan rakaat kedua Ustaz, saya baru rakaat pertama. Sebab apa? Sebab saya masbuk. Tak apa, kita duduk juga tasyahud awal sebab tu imam duduk tasyahud awal. Walaupun bukan tasyahud awal kita, sebab kita tu terikat dengan tu imam. Bila kita sembahyang Jumaat tu kita terikat dengan tu imam. Dan iaitu membaca tahiyat awal tu. Gitu dah. Dan iaitu membaca tahiyat awal itu ialah setengah daripada sunat ab'ad yang 8. Jadi sunat ab'ad ada 8. Setengah daripadanya apa? Iaitu baca tahiyat awal. Tu. Jadi apa dinamakan sunat ab'ad ni? Dia dinamakan sunat ab'ad, summiyat ab'adan li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi ashbahatil ab'adi allati hiyal arkanu. Gitu. Dia kata lagi ta'araknya summiyat ab'adan, dinamakan di berapa lapis perkara ni dengan ab'ad. Dia panggil sunat ab'ad, sunat sebahagian. Dia panggil sebahagian daripada semaya. Kerana apa? Lama tuliba jabruha bisujud, tatak kala mana dituntutkan menempel akan dia akan sunat sujud,
akan sunat aba'ah ni bis sujudi, dengan sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Ya, kalau kita tinggal dengan sengaja atau dengan lupa. Nah, dia sebenarnya sahwi ni lupa. Lepas tu kalau kita tinggal dengan sengaja, Ustaz, min babil aula. Nah, ada orang yang faham sunat sujud sahwi ni kalau dia lupa. Lupa betul-betul. Nah, tak ingat tahiyat awal atau tak ingat kunut subuh. Lepas tu barulah dia sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia ni memang sengaja nak tinggal, tak sunat sujud sahwi. Berat gitu. Dah, bukan gitu. Hak betulnya, kalau tinggal dengan lupa sunat sujud sahwi, tinggal aba'ah dengan sengaja, lebih-lebih lagi lah sunat sujud sahwi. Gitu dah. Mimbabil aula sunat sujud sahwi. Tu. Jadi kenapa dinamakan sunat aba'ah? Kerana bahawasanya tak kala mana dituntutkan menempel akan sunat aba'ah ni dengan sujud sahwi. Nah, bila kita tinggal, sunat kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salat. Jangan lepas salat baru sujud. Itu tu semaya dah. Ada juga orang macam-macam jenis orang semaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi baru sujud sahwi. Lepas main sujud sahwi. Tak tahulah mazhab mana. Kalau ada mazhab lain, maaf banyaklah. Ya sunat sujud sahwi ni sebelum beri salat. Sebelum salat sunat sujud sahwi. Ada juga hamba duk tengok sujud dengan tak tahu apa satu, tak tahu apa. Pelik juga. Lepas mayat, lepas wirid gapo ni bukan lepas mayat, lepas wirid zikir gapo dah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin sudah doa. Tiba-tiba dia sujud. Ini tengok tak? Semua tengok tak? Ini tengok. Mana? Majid mana? Ada tempat kita ngajar. Pelik. Nak cuek juga. Sujud gapo tu ni? Jangan. Sujud ni ibadat. Nah, walaupun orang panggil bukan semaya, tapi dia apa? Syibih sembahyang. Syibih menyerupai sembahyang. Sebab tu kita sujudnya ada berapa? Sujud sahwi dalam semaya. Kalau hak luar semaya apa? Sujud syukur. Sujud tilawah dalam semaya ada, di luar semaya pun ada. Asal kita baca surat ayat tilawah, sunat kita sujud. Bukan kakak kita, orang hak dengar pun sunat sujud juga. Nah, lagi sujud apa lagi? Sujud syukur, sujud tilawah, lagi ada lagi tak? Berapa lagi sujud? Ada dah lah. Tak ada lah. Tu sujud. Kalau sujud syukur, nikmat yang mendatang. Bukan nikmat yang kita tahu dah. Mata gaji masuk tiap-tiap bulan, kita tahu dah tak? Tahu dah. Tak sunyak tu sujud syukur tu. Masuk gaji tiap-tiap bulan, tahu dah. Masuk 1,500, 3,000 bulan-bulan. Masuk sujud, tak sunat. Dia nikmat yang mendatang. Contoh kita dapat anak. Tu contoh dah. Setengah kata tu pun bukan nikmat mendatang sebab kita tahu dah. Tapi kata setengahnya dapat anak tu selamat lahir tu pun nikmat mendatang sebab kita tak tahu. Walaupun anak adalah perut bini kita, tapi belum tentu hidup. Tak? Tubik. Wah, jeri. Betul hidup sungguh. Alhamdulillah ya Allah. Nah, Allah hadap kiblat. Jangan duduk tunggu depan misi gitu. Nah, hadap kiblat. Sama juga hak stay pokok main bola ko sesek hak macam tanding piu-piu ni nyanyi tidak piu boh. Hak nyanyi apa? Otai masih berbisa lah. Gegar bengong berganza. Macam-macam hak tanding-tanding ni lah. Diumum sebagai juara. Tunggih selalu kata betah. Sujud mana? Tahu tu. Kiblat duk mana, tutup aurat atau tutup aurat. Dia syarat dia kena berwuduk, tidak berhadah, menghadap kiblat, tutup aurat. Gitu. Bukan sabulu sepak bola pun masuk gol dekat ramak tak kira sujud ko. Maka tunggih sujud. Sujud siapa? Dengan seluar pendeknya lutut sengongeng itu. Jadi sujud ni ibadah. Tak boleh kita buat main-main. Sebab tu kalau Nabi kata, kalaulah dibenarkan bersujud kepada makhluk, aku nak suruh bini bersujud kepada lelaki. Kalau dibenar. Tapi tak boleh. Tak dibenarkan. Tak boleh. Saja kita jumpa orang sujud. Tak boleh.
Kalau dia tunggih gitu sujud, tapi dia tidak niat untuk ibadat kepada orang itu, haram. Tapi kalau dia niat ibadat kepada orang itu, kafir dia, kufur dia. Jangan memang. Dah. Ada pun kalau cium tangan, cium kaki ibu bapa kita tu kita cium tangan mak kita macam rokok dah. Atau cium kaki mak kita ayah kita macam sujud. Itu bukan sujud, itu bukan rokok. Itu tunduk tu sebab nak cium. Mereka ayah kita tak gini tangan, barulah kita tak rokok. Ada baru kita legok gitu. Atau kaki akaklah kata gitu, kita nak cium kaki ya, baru tak kena dalilnya bukan rokok bukan sujud, itu dalilnya. Dalilnya kalau pok kita letak tangan gini, kita tak rokok dah lah pakak. Kita jenje pula nak cium tangan dia. Atau kaki ya, maklah kata ya gimnastik mula dah ni. Maka kita tu tak tunduk lah kitanya nak cium kaki dia. Jadi artinya kalau kita tengok orang macam bersujud, macam berokok, tapi sebenarnya bukan sujud rokok, dia nak cium tangan kaki, itu bukan rokok sujud. Dah. Jadi sujud rokok ni ibadat. Tak boleh buat main-main, mesti daripada ajaran syariat. Saja-saja saya rasa nak sujud. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Tak boleh. Lepas tu, apabila kita tinggalkan dengan sengaja atau dengan lupa sunat aba'ah ni, dituntut kita tempelkan dengan sujud sari. Dengan sujud sawi. Kalau gitu, apa kena tempel? Ashbahatil aba'ah. Mana menyerupai dia dengan sebahagia semaya. Allati hiya al-arkan, yang mana sebahagia semaya itu ialah rukuk. Seolah-olahnya macam orang yang tinggal sunat aba'ah ni, tangan dia cabut sebelah. Cacat tak? Cacat. Jadi tak nak bagi nampak cacat, tepek dengan sujud sawi. Mana? Pakai tangan pelsu. Baru nampak tak cacat. Lagu tu. Dia tak sumpah sunat hay'ah. Hay'ah ni maknanya hay'ah ni bahasa kita nak sebut hay'ah. Sunat hak bahasa kalau dalam kitab Muniatul Musalli syarah kata bulu roma, seperti bulu roma. Nah, kalau cabut bulu roma seorang boleh parking di OKU. Boleh? Tak boleh. Lama parking juga kata di OKU. Nah, waktu tu awak cacat mana? Bulu roma saya cabut dari orang. Tak cacat cabut bulu roma ni. Nah, jadi sebab tu kalau sunat hayat kita tinggal, tak ada kena tepek ke berapa, dengan sujud ke apa pun. Nah. Tapi kalau sunat aba'ah, hak ni nampak macam cacat. Maka kena tempel dengan sujud sawi. Maka menyerupai dia tu seolah-olah seperti sebahagia rukuk. Bukan rukuk. Kalau rukuk ni tak buat cabut kepala tu. Bukan orang panggil hatu. Benar tak? Ada orang tu tak ada kepala boleh hidup lagi. Tak ada orang panggil hatu. Nah, jadi orang ni kalau ada kepala, ada tubuh, masih orang. Tapi tak ada tangan kaki. Cacat. Semaya lagu tu. Kalau tak ada sunat aba'ah, cacat. Sampai tahap tu. Jadi tak nak bagi cacat, tempel dengan sujud sawi. Besar juga lah kau kira. Nah, tak nak bagi nampak cacat, pakai tangan kaki palsu. Baru nampak orang macam orang sempurna. Biar palsu pun tak apalah. Sempurna. Nah, tapi kalau sunat hayat tak nampak cacat. Macam bulu roma jatuh kat dia. Tu. Mana? Tak takbir intiqalat. Tu. Kita nak rokok, tak kata gapo, pakai rokok. Tak baca tasbih, tak baca doa gapo. Tu. Itu sunat hayat. Tak baca doa iftitah. Nah, tu sunat hayat. Nah, maka tak payah sujud sawi. Dah. Baik, tengok. Iaitu 8 perkara ni. Pertamanya membaca tahiyat awal. Tu. Membaca tahiyat awal. Jadi kalau orang tu tinggal tahiyat awal, sunat sujud sawi. Nak berhenti mana kita ni? Habis sikit dah. Keduanya daripada 8 sunat aba'ah, selawat atas Nabi. Bila tu selawat? Kemudian daripada tasyahud awal. Kadang-kadang orang tu tasyahud dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allah. Lupa selawat. Nah, sunat tu. Selawat lepas tasyahud awal tu sunat.
Ketiganya sunat aba'ah ni ialah selawat atas keluarga Nabi, kemudian daripada tahiyat akhir. Ya keluarga ni tak sunat tahiyat awal. Tak sunat tahiyat awal. Kalau kita baca pun tak apa, tak berdosa, cuma tak sunat. Hak sunat aba'ahnya mana? Lepas tahiyat akhir. Sunat aba'ah kita selawat di atas keluarga Nabi SAW. Jadi kalau orang tu di tasyahud akhir baca tasyahud betul dah. Selawat dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak baca pakai assalamualaikum warahmatullah. Tu dah. Jadi kalau gitu sunat tak sujud sahwi? Sunat. Sebab ia tinggal. Tu sunat aba'ah tu. Tu. Keempatnya duduk bagi sekalian yang tersebut. Duduk tu sendiri. Duduk pada tasyahud awal, duduk pada selawat ke atas Nabi selepas daripada tasyahud awal, duduk pada selawat ke atas keluarga Nabi lepas daripada tasyahud akhir. Itu semua tu sunat aba'ah. Kelimanya membaca kunut. Membaca kunut. Ini hak mazhab kita sunat aba'ah. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Itu katanya Ibnu Abbas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, berkunut fi subhi, pada sembahyang subuh, hatta faraqad dunya, sehingga Nabi itu berpisah dengan dunia. Artinya intiqal wafat. Jadi di kita sunat aba'ah. Jadi kalau kita pergi tempat bukan mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia tak kunut. Memanglah macam kita pergi mati India mai subuh, tragis sekali dia tak kunut dia. Ini mazhab Hanafi kan. Apa tu? Kita pun baca kunut pendek. Boleh, tak ada masalah. Allahumma gfirli ya ghafur. So, kunut tak usah jadi masalah, tak ada isu. Sebab kunut ni ialah sunat aba'ah yang tak wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Ini apa? Kalau tu imam buat kita tinggal pun boleh. Tu imam tinggal kita buat pun tak apa. Tak keji menyalahi. Tu sunat aba'ah pada kunut. Jadi kalau tu imam kunut, kita tak mau kunut. Kita duduk, kita tunggu dalam. Kena tunggu. Tunggu. Kamu tunggu juga, tak ada kunut. Patah, lama-lama sangat. Tunggu dah sujud. Tak apa. Atau tu imam tak kunut, kita pula kunut. Tu imam sujud. Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai ketinggalan dua rukuk yang apa? Yang panjang. Amin. Mana lagi? Keenamnya, selawat atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya kemudian daripada kunut. Jadi, Allahumma gfirli ya ghafur, tu kunut pendek. Betul? Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Itu pun sunat aba'ah juga. Jadi kalau Allahumma gfirli ya ghafur, kunut pendek. Allahu akbar. Makna kena sujud sawi juga. Apa? Tinggal sunat aba'ah. Apa? Selawat atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, kemudian daripada kunut. Itu dah. Ketujuhnya, salam atas Nabi dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi, kemudian daripada kunut juga. Tak diselawat, ni salam pula. Jadi dia cerah dua tu. Jadi kalau kita wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, tak ada wasallam. Sunat juga 7 tahun. Jadi senang macam molek lah. Wa sallallahu wasallam selalu senang. Selawat pada, salam pada lalu. Sebab sunat lain-lain tu. Selawat lain, salam lain. Tu tengok dah. Sunat juga kena sujud sawi. Apa? Tinggal salam. Nak salam ke mana? Tadilah. Wa sallallahu wasallam apa boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim pun boleh. Dah. Cuma ingatlah kalau solat salama, kalau salli salli, ingat gitu ya. Ni tukar taki juga dah tu imam pun sini. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada juga lagu tu. Bantai dah labu. Sembunyi lah. Kedelapannya berdiri bagi sekalian yang tersebut itu. Berdiri.
Berdiri bagi kunut tadi, dan berdiri pada selawat dan salam ke atas Nabi, keluarga Nabi dan sahabat. Kalau tinggal berdiri, sunat juga sujud sahwi. Ini sunat aba'at ni. Ada pun sebab yang menjadi sunat kita sujud sahwi bukan hanya tinggal sunat aba'at. Ada lagi hal lain. Salah baca ke, tak ingat apa, tak ingat rakaat, tu banyak lagi tu. Nah, ni bila sunat aba'at ya, bukan orang panggil sunat aba'at saja. Sunat ditampal, dijabar dengan sujud sahwi, kayak gitu. Nah, salah satu daripada sebab sunat sujud sahwi ialah meninggalkan sunat aba'at, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Salah satu baru. Ada lagi yang sunat. Sebab apa sunat sujud sahwi? Ada lagi yang lain. Gitu dah. Dan barang siapa meninggal satu daripada yang 8 ini, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Itu. Sujud sahwi mana? Sujud kerana lupa. Lupa atas jalan golik yang nama lupa tu. Kalau dengan sengaja mimbabil aula. Lagu tu dah. Kita kena faham lagu tu lah. Jangan jadi macam fok-fok nip ni lalak tu. Dia kata qadha semaya ni kalau lupa, kalau sengaja dah tinggal, tak sudah qadha lah. Pelik. Nah, sebab Nabi kata man nasiya au nama, man nasiya au nama falyusalli apa? Man nasiya salatuhu, man nama au nasiya salatuhu falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa nak mengerjakan semayanya, maka wajib dia qada apabila dia ingat. Ya kata ni, jelas. Lupa, baru kita wajib qada. Macam kita ni, kita terlupa nak semaya Malaysia. Wajib kena qada. Tapi kalau kita sengaja, tak wajib qada. Contoh, lewat dah ustaz ni 9.25 dah ni. Tak pergi lagi ngajar ni. Malah dah semaya. InsyaAllah ni nak balik. Sudah-sudah nak balik lalu dah. Wallahu a'lam pun akak pun berbalik lalu. Sengaja. Tak wajib qada ya. Kaya bengong lagu tu. Bukan lagu tu jangan faham. Kalau dengan lupa pun wajib qada, dengan sengaja mimbabil aula. Tu kias aulawiyah. Faham? Jadi kalau tinggal dengan lupa pun sunat sujud sahwi, kalau tinggal dengan sengaja, kalau tinggal dengan lupa pun sujud sahwi sunat, kalau tinggal dengan sengaja, mimbabil aula sunat sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau tak sujud, sah tak semaya? Sah. Cuma cacat. Tadilah cacat. Mana semaya dia tu kalau jadi kereta kat boleh parking di OKU. Istimewa juga. Habis itu kemudian kita sambung semula pula. Faslun, bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Wallahu a'lam. Boleh? Ini contoh dia tu sana. Sujud yang pertama dari dulu. Baik. Okey. Batal dah. Kalau darah tu. Ya gini. Darah yang bukan dia buat dengan sengaja pecah, maka kalau dia lalu kut jalan dia, nak banyak mana pun tak batal. Bukan dia duk main pecek macam pak pecah. Hak tu batal. Batal. Ya dah, tu dah. Hak tu batal tu. Sikit pun batal. Jangan. Nanti. Ya ada 3 masalah tu. Bab darah ni. Okey betul. Kalau tak sengaja, sikit tak batal, banyak batal. Tu dah. Sikit mana? Besar qadar duit 5 sen. Bukan 50 sen, 50 sen besar. 5 sen. Tak sengaja. Dia bukan nak pecah jerawat tu, dia duk garum dah lain, pak pecah. Sudah. Tak sengaja. Sikit tak batal, banyak batal. Sikit qadar duit 5 sen. Kalau pecah dengan sendiri, tanpa perbuatan dia, pecah sendiri. Tiba-tiba berdarah sendiri. Contoh. Hak tu syaratnya lalu kut jalan dia. Lalu kut jalan dia. Mana kalau dah ingat tu apa ni? Kalau dah ingat atas kepala ke jalan dia dah tu.
Dia kona. Maknanya dia pergi sapu lah. Itu tak mahal. Kalau lalu kok jalan dia, mana kalau darah tu sini, tu kok ni. Banyak malu tak apa. Jadi 3 masalah dah. Kalau dengan sengaja, sikit pun batal. Kalau tak sengaja, sikit tak batal, banyak batal. Kalau bukan dengan perbuatan dia, maka hak tu syarat lalu kok jalan dia, banyak mana pun tak batal. Itu lah gitu. Darah hidung, macam darah hidung tu. Macam darah hidung bukan perbuatan dia. Darah ada. Duduk semayang, tu ambil darah. Banyak lah tu, pai pilih bomba. Tak apa, dia lalu kat bawah ni. Tak apa, lalu bukan duduk genyek. Kalau dia duduk main situ, tak boleh lah. Duduk main situ, mana bukan lalu kat dia lah. Situ, lepas tu letak yamuh sini pun tak boleh. Tu tak boleh. Lepas tu dia menajis dah. Dia menajis dah. Jadi kalau darah hidung, darah hidung tu ambil, lalu kat jalan dia. Tak ada dia setuh gapo. Banyak tak apa. Bukan dia buat dah. Bukan perbuatan dia. Dia ada 3 dah. Ingat gitulah. Kalau hak buat dia sendiri, sikit pun batal. Kalau dia buat tapi dengan tidak sengaja, sikit tak batal, banyak batal. Tapi kalau bukan dengan perbuatan dia, darah sendiri, hak tu syarat lalu kok jalan dia, banyak mana pun tak batal. Kalau tak lalu kok jalan dia, batal. Jadi kalau darah hidung kau ni, kalau darah hidung naik ke atas, pelik tu. Bukan lalu jalan dia, batal. Itu dah. Ingat gitu 3 masalah. Kadang-kadang pun jadi terlupa juga. Terlupa juga kadang-kadang. Habis situ. Ada lagi soalan kalau ada. Tak apa, ambil masa lama sikit ni sebab takut bulan depan. Tak ada. Macam ni, Malaysia ambil pergi Penang. Penang, Kedah, Perak, Ngata Riti. Usia cepat sikit pun tak. Dekat jauh sikit. Jadi kadang-kadang tu kamu terpaksa kena guna lama sikit. Takut-takut bulan depan ada. Kalau ada, alhamdulillah. Ada lagi soalan kalau ada? Tak ada. Tak ada deh. Kok kita alim lah kodoh benarnya saja je. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.